Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu ceramah yang bertajuk Gejala Obesiti di kalangan pelajar sekolah, faktor-faktor penyumbang. Sebelum meneruskan ceramah kita, saya ingin menerangkan kepada murid-murid apakah maksud obesiti supaya murid-murid akan lebih faham dan jelas dengan isi ceramah saya seterusnya. Menurut info yang dipetik dari Wikipedia, ensiklopedia bebas, apa yang dimaksudkan dengan obesiti adalah pengumpulan lemak berlebihan yang menimbul di dalam badan seseorang. Obesiti kini dianggap sebagai satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi berlebihan. Lebih teruk lagi, obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Selain daripada menghadkan kegiatan fizikal dan sosial, jangka hayat pengejarnya juga semakin pendek. Untuk memudahkan murid-murid faham apa dia maksud obesiti itu, ia adalah apabila kita lihat seseorang, dia mempunyai berat badan atau kegemukan yang melampau daripada sepatutnya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang obesiti, biar saya jelaskan siapakah yang termasuk dalam golongan obesiti ini. Orang-orang yang tergolong dalam golongan obesiti adalah mereka-mereka yang pertama, mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 2 kali lebih berat badan berbandingan ukuran ideal. Kedua, seseorang itu mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 45 kg melebihi berat badan sepatutnya. Ketiga, indeks jisim badan BMI melebihi 40 atau 35. Yang keempat, mengalami beberapa jenis penyakit seperti tekanan darah tinggi atau diabetes, iaitu kencing manis. Dan yang kelima, gagal mengekalkan berat badan yang sihat dalam jangka masa panjang sekalipun mengikut diet yang telah disarankan oleh pakar-pakar pemakanan. Murid-murid sekalian, kini gejala obesiti di Malaysia telah menular kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah rendah seperti kamu. Masalah ini tidak boleh dipandang remeh oleh semua pihak. Kerana daripada kajian yang telah dijalankan pada tahun 2001, kanak-kanak yang berumur daripada 6 hingga 12 tahun telah meningkat peratus obesiti daripada 9.7% kepada 13.7% pada tahun 2007. Jadi sekarang ni tahun 2014, semestinya peratus tersebut semakin meningkat lagi. Jadi ini adalah kerana keadaan 70% kanak-kanak didapati menghabiskan sebahagian besar masa mereka dengan menonton televisyen atau duduk di hadapan komputer. Mereka tidak lagi suka atau tidak berminat untuk melakukan senaman atau aktiviti fizikal lain yang menyihatkan badan. Minuman manis pula adalah antara punca utama obesiti di kalangan pelajar dan menjadi kegemarannya murid-murid atau pelajar-pelajar sekolah rendah. Baru-baru ni kecoh tentang pengharaman penjualan minuman bergas berkarbonat di sekolah-sekolah kerajaan Malaysia, meskipun hakikatnya minuman bergas sudah lama tidak dijual di kantin-kantin di kebanyakan sekolah. Lebih gula, lebihlah dahaga. Ini suatu kata-kata
Lebih gula, lebihlah dahaga ya, kerana gula yang terkandung dalam minuman ringan adalah merupakan karbohidrat ringkas yang sudah diproses. Pengambilan karbohidrat ringkas seperti ini akan menggalakkan pembebasan insulin dengan kadar yang banyak dan mendadak dari pankreas yang berfungsi untuk membawa gula ringkas tadi masuk ke dalam sel, lalu menukarkan kepada glikogen di sana. Ini sekaligus akan membuatkan paras gula dalam darah jatuh secara mendadak dan otak akan mula berfikir bahawa badan masih memerlukan sumber makanannya. Ini mengakibatkan anda merasa lebih dahaga dan tidak puas lagi untuk minum minuman manis. Dan akibatnya anda akan menambah lagi minuman ringan atau anda menghabiskan sebotol yang dibeli. Selain daripada itu, pengambilan makanan berlebihan juga boleh menyebabkan obesiti di kalangan pelajar sekolah. Ditambah lagi dengan sikap malas melakukan aktiviti fizikal yang menyihatkan seperti senaman, bersukan, berjoging dan sebagainya. Semuanya akan mengakibatkan gejala obesiti di kalangan pelajar. Demikianlah tadi berakhirnya ceramah kesihatan saya berkaitan dengan gejala obesiti. Diharap murid-murid telah mendapat maklumat yang berguna dan dapat digunakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harian bagi mengelakkan obesiti serta menjamin kesihatan yang baik. Sekian, terima kasih.